Tajuk perbincangan Pak Haji pada pagi ini ialah hipoksia. Ya, hipoksia telah pun kita bincang dalam kuliah-kuliah kita sebelum daripada ini, iaitu kekurangan oksigen dalam tubuh badan. Kerana kita juga faham bahawa selalunya sekarang hipoksia ini telah menjadi salah satu daripada istilah yang penting yang sedang diperkatakan orang. Happy hipoksia yang boleh menyebabkan kadang-kadang orang virus tiba-tiba dia jatuh, dia lemas dan akan mati. Mati pada ketika itu juga. Maka setelah dicek terdapat kekurangan oksigen dalam tubuh badannya. Jadi kekurangan oksigen itu disebut sebagai hipoksia. Masya Allah. Apa sebenarnya yang berlaku apabila berlaku hipoksia ini? Ini yang kita kena faham. Dan apakah peranan herba di dalam memastikan bahawa tidak berlaku hipoksia? Hipoksia ini berlaku dalam tubuh badan kita apabila tubuh badan itu terlalu berasid. Terlalu berasid ataupun terlalu asam kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi terlalu berasam ini adalah banyak sebab. Ya, banyak sebab. Dan yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini bahawa apakah dia peranan herba. Kita tahu bahawa tubuh badan manusia ni bersifat akali. Dan apa juga yang Allah berikan kepada kita tumbuh-tumbuhan itu adalah bersifat akali. Kalaupun ada tumbuhan yang rasanya asam, masam, misalnya kita kata limau lah, ceruk yang kita ambil. Ketika kita makan itu, maka dia akan dineutraliskan oleh asid hidroklorik di dalam perut kita. Jadi makanan yang asam daripada yang bersifat alami, bersifat daripada buah-buahan, bersifat daripada sayur-sayuran, tidak pernah akan mengubah asam dalam tubuh badan kita. Tidak akan mengubah asid dalam tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itulah, maka kita harus ingat, apabila seseorang itu dia dalam situasi COVID-19 hari ini, kita terdedah kepada tubuh menjadi asid. Jadi oleh sebab itu maka ada beberapa hal yang perlu kita fikirkan. Yang pertama ialah air yang kita minum. Air itu kita harus mencapai 2.5 liter. Kerana kalau kurang air yang kita minum, berartinya tubuh juga akan menjadi asid. Jadi kekurangan air itu akan menyebabkan darah menjadi kental. Kekurangan air itu akan menyebabkan apa yang kita sebut hipoksia tadi akan berlaku. Jadi asasnya adalah air. Asasnya ialah kita kena minum air yang sebanyaknya. Dan air ini kalau kita tidak mencukupi di dalam tubuh badan kita, kerana kita rasa kenyang dan sebagainya. Inilah yang membawakan bagai penyakit hipoksia ini. Situasi hipoksia ini. Misal kata sebagai contoh ya. Orang tua-tua misalnya, dia tak suka minum air. Dia tak suka minum air. Dia akan minum air sedikit saja. Sebab apa? Alasannya kalau dia minum air, dia akan rasa nak terkencing. Dia susah untuk pergi buang air kecil. Jadi ini menyebabkan bahawa situasi ini, kalau dia sudah jadi hipoksia, dia akan menyebabkan situasi inilah yang menyebabkan virus itu menyerang secara mendadak, secara yang cepat, yang menyebabkan nafas itu tidak boleh bernafas dan orang boleh jatuh pada ketika itu juga. Pertama kali Pak Haji minta maaf kerana agak lambat sedikit ya di antara satu kuliah dengan satu kuliah sebab Pak Haji terpaksa forward kepada 10 grup untuk sama-sama boleh mengikuti pada kuliah pada awal pagi ini. Okey, itu ada satu artikel ya yang telah dihantar iaitu tentang bagaimana berlakunya hipoksia itu dan bagaimana keadaan ini boleh berlaku. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan bahawa tubuh badan yang berasid ataupun tubuh badan yang tinggi keasamannya itu terdedah kepada berlakunya hipoksia. Bagaimana cara nak menghilangkan? Salah satunya ialah Morin A kalau di Malaysia. Kalau di Indonesia SJ2. Itu adalah peneutral
Dia adalah merupakan peneutral dan antikoagulatan darah, anti pada pembekuan darah. Dia bertindak sebagai antivirus dan bertindak juga sebagai antibakteria. Ini telah Pak Haji terangkan semalam cara pengobatan herba itu bekerja dalam tubuh badan manusia. Jadi oleh sebab itu, maka apabila kekurangan oksigen dalam tubuh badan, organ yang akan mula terasa ialah bahagian kepala. Dia akan sakit kepala. Jadi sakit kepala itu kerana oksigen sudah tak sampai di bahagian kepala. Yang kita perlukan melakukan dua perkara dengan cepat. Yang pertama sekali, pastikan air cukup. Yang kedua, kita ambil SJ2. Kalau ada embun pagi ataupun zam-zam tu, boleh kita spray dengan lebih cepat. Itu adalah antaranya. Kalau kita tidak ada apa lagi yang boleh membantu kita? Antaranya spirulina yang cepat menukarkan keadaan yang bersifat alkali, yang bersifat asid menjadi alkali. Itu adalah di antara menjadi basa, insya-Allah. Jadi sekiranya kita sakit kepala ini berlanjutan, berhari-hari misalnya. Jadi sebab itu kebanyakannya orang yang sakit kepala berhari-hari itu ialah orang yang kurang air di dalam tubuh badan dia. Sebab apa Pak Haji pernah bercakap bahawa apabila air kurang, kerana diuretik ataupun kita kencing banyak, jadi maka tubuh memerlukan air, menjerit, minta tolong air. Kerana tubuh terpaksa mengambil air daripada air otak, menyebabkan sakit di bahagian kepala. Apabila sudah sampai mengambil air di otak ini, inilah yang menyebabkan berlakunya salah satu petanda awal hipoksia. Jadi oleh sebab itu, maka tengok pengecaman di situ. Jadi cepat pastikan air yang kita minum itu di antaranya. Ya. Dan boleh saja ke dalam air itu dimasukkan sedikit garam. Ya, kalau kita nak minum garam, tetapi tidak sampai berubah menjadi asin. Kita ambil garam itu, tujuannya garam itu adalah span, ya, untuk memegang air di dalam tubuh badan. Jadi oleh sebab itu, insya-Allah air tak banyak keluar lah. Jadi bila air tak banyak keluar, badan kita mengandungi air yang cukup. Insya-Allah. Mengambil jus juga boleh mengubah asid yang ada dalam tubuh badan. Kalau kita sering mengambil jus yang selalu dikatakan orang lemon. Ya, lemon itu kita masuk dalam air hangat, air suam, bukan air sejuk, ya. Dia akan mengubahkan sifat asid dalam tubuh badan itu menjadi alkali, menjadi basa, insya-Allah. Jadi oleh sebab itu, maka banyak lagi herba-herba yang lain yang kita gunakan pada setiap hari dalam bentuk jus. Apa juga jus yang kita ambil, semuanya akan menukarkan tubuh badan itu menjadi basa, menjadi alkali. Baik. Yang jadi permasalahannya pada hari ini, bahawa penggunaan jus dalam setiap hari itu sering diabaikan. Apatah lagi kita sudah tidak ada ataupun kita tidak ada mesin juicer yang sepatutnya wajib ada pada setiap rumah. Juicer ini ada bermacam jenis, ada yang slow juicer, ada yang juicer biasa, ada yang kita panggil blender. Makin standardnya semakin bagus. Slow juicer misalnya sangat bagus untuk menghasilkan pati daripada buah-buahan untuk dijadikan minuman. Itu sangat baik. Begitu juga limau nipis ataupun jeruk nipis boleh juga kita gunakan untuk kita minum. Jadi penambahan daripada jus ini sebenarnya penambahan enzim yang ada dalam jus ini membantu kita banyak di dalam situasi COVID-19 ini. Kalau boleh adakan jus saja pada setiap hari. Yang Pak Ji terangkan, yang paling mudah ialah ketukkan saja 3 batang serai,
ya, tuangkan air panas, ambil air itu, air yang telah kita tuang ke dalam mangkuk yang ada serai tadi. Ambil air itu, masukkan ke dalam gelas, ya, kemudian masukkan 3 helai daun pandan wangi, daun pandan masuknya dalam itu. Lepas tu masuklah madu ataupun gula perang dan minum. InsyaAllah itu sudah cukup untuk memberikan kesan tubuh badan kita itu insya-Allah akan bertukar menjadi alkali. Itu di antaranya. Baik. Persoalannya ya, apabila berlaku kepada pesakit kencing manis, penyakit pesakit kencing manis itu dia mengandungi asam yang terlalu tinggi, asid yang terlalu tinggi dalam tubuh badannya. Gula itu bertukar menjadi asid. Jadi oleh sebab itu antara yang boleh kita gunakan ialah herba-herba yang boleh menurunkan kadar glukos yang tinggi di dalam darah. Kalau di Malaysia ni kita ada MKKM, ya, di Malaysia juga kita ada dia punya produk-produk khas, ya, yang kita gunakan untuk penyakit kencing manis seperti Plantiso dan sebagainya. Itu amat-amat membantu. Pengambilan kimia dalam apa juga ubat-ubatan kimia, kerana basic kepada kimia ini dia adalah asid. Misalnya kita mengambil paracetamol misalnya, dia adalah asid. Jadi satu yang berlaku bila seorang itu sakit kepala, dia akan pergi cari paracetamol. Ya, sembuh dengan izin Allah. Kemudian dia akan mendatangkan lagi. Ya, dia akan datang lagi. Ya, dia ambil Panadol, dia akan datang lagi. Dia akan pun ambil makan lagi. Hilang. Kemudian datang lagi dia makan. Tetapi apa yang berlaku prosesnya ialah proses di mana tubuh badan akan jadi semakin asid. Yang inilah yang kalau kena serangan virus inilah yang sangat bahaya. Kerana hipoksia boleh berlaku dalam keadaan tubuh badan yang sangat asid. Jadi kita biasakan makan buah. Biasakan kita mengambil jus buah. Biasakan kita itu dengan penambahan enzim daripada buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Jadi kalau tambah lagi dimakan pula dengan ayam yang mempunyai vaksin, ya, ayam yang mempunyai kimia yang tinggi. Untuk pengetahuan kita, ayam itu ketika kita nak beli anak ayam itu sendiri pun sudah ada 2 jenis anak ayam. Anak ayam yang dia vaksin atau yang tak divaksin. Jadi ini menunjukkan bahawa peringkat kecil lagi anak ayam itu sudah divaksin sampai pada hari pengambilan hasil. Berapa banyak racun yang terkumpul di dalam daging ayam yang kita ambil. Yang mana ini akan menukarkan tubuh itu menjadi asid. Hipoksia akan berlaku. Jadi kita tidak boleh terus saja kita mengatakan kenapa tubuh kita berlaku hipoksia itu hanya dengan serangan virus saja. Virus itu dia berada di keliling kita. Ya, dia berada di keliling kita. Tetapi kenapa kita sakit hari ini, kita sihat besok? Kita sakit apabila imun kita itu meningkat. Imun kita itu tinggi. Jadi oleh sebab itu, maka virus itu boleh memusnahkan kita apabila imuniti kita rendah. Bisa imuniti kita rendah. Jadi oleh sebab itu, maka Pak Haji setuju dengan SOP. Langkah-langkah supaya jangan berlaku merebaknya virus ini, ya, dengan kita basuh tangan dan sebagainya, memakai mask, ya, mukanya itu. Jadi setuju, tetapi dalam masa yang sama jangan tinggal dengan pemakanan-pemakanan buah, sayuran, jus, dan ini juga ada dalam herba dalam bentuk perawatan Maurin A ataupun SJ2, insya-Allah. Kita melihat daripada set outbreak yang ada di situ. Yang pertama, madu lebah. Yang kedua, Maurin A atau SJ2. Yang ketiga ialah kopi. Yang ada 7 herba. Kesemuanya ini mempunyai sifat untuk menjadikan tubuh badan kita itu resisten daripada virus. Ini dapat kita lihat
daripada testimoni yang dihantar pada kita. Ya, di mana kalau seseorang itu sudah boleh mengambil herba tersebut dan herba tersebut telah pun diambilnya pada setiap hari, tiba-tiba dia terkena juga dengan COVID-19. Terkena juga selepas diambil. Sebab kita tahu bahawa virus itu akan datang dan pergi. Bila kita bertemu dengan seseorang, boleh jadi akan berlaku infection. Jadi dia akan sembuh dengan cara apa? Dengan cara herba yang sudah kita ambil. Pada setiap hari itu dia akan melakukan protection supaya jangan sampai di saluran pernafasan kita itu menjadi radang yang menyebabkan tidak boleh bernafas ataupun nafasnya itu akan menjadi makin cepat. Jadi herba yang kita ambil itu bukan dia hanya bersifat acute, iaitu menghilangkan virus pada ketika itu juga, tetapi tidak dengan virus tersebut. Herba juga mempunyai sifat kurang lebih dengan vaksin juga. Tetapi sebab itu kalau kita dapat lihat mereka yang mengkonsumsi kopi radik lah, kita kata itu sebagai satu contoh, ya. Dan sebelum itu jangan kita sama kopi radik ni dengan kopi yang lain, ya. Mereka yang selalu mengkonsumsi kopi radik ini kebanyakannya, ya, terhindar daripada demam. Kalau dulu sentiasa demam, tetapi sekarang sudah tidak selalu demam. Sebab apa? Sebab dia membentuk imun yang ada pada tubuh badan kita. Baik, sekiranya orang itu misal kata dah minum kopi radik tetapi terkena juga dengan virus. Kenapa ya? Kalau kita kata kopi radik itu sudah membentuk imun, ya, kenapa orang yang sudah mengambil kopi radik juga boleh menyebabkan serangan infection virus ini? Seperti mana yang Pak Haji sebutkan bahawa kadar sistem imuniti kita naik dan turun. Pada hari imuniti kita itu lemah, ya, kerana banyak faktor. Bukan hanya faktor kepada minum kopi saja, minum atau tidak, tetapi di kalangannya kadang-kadang fikiran kita terganggu, ya, menyebabkan sistem imun kita down, kita dalam keadaan stres yang tinggi, dalam keadaan kita berfikir. Adalah hal-hal ataupun makanan-makanan yang kita makan itu yang menyebabkan sistem imuniti kita rendah. Pada ketika itu kuman boleh menaluki kita. Padahal kuman itu sudah berada di keliling kita sudah seminggu tetapi tak dapat menaluki tubuh badan kita. Jadi oleh sebab itu maka dalam situasi begini pengambilan SOB itu sangat penting untuk recharge semula sistem imuniti kita itu supaya membentuk satu antigen perlindungan daripada alam tumbuh-tumbuhan. InsyaAllah. Di sini Pak Haji nak jelaskan sedikit pasal minuman kopi, ya. Kopi yang mungkin dikatakan bersifat asid. Seperti mana yang telah Pak Haji jelaskan, kopi ni ada dua jenis, Arabica dan juga Robusta. Kalau Arabica itu memang asid, kopi biasa yang ada di pasaran seperti Nescafe ataupun kopi daripada Starbucks ataupun kopi-kopi premium yang lain. Tetapi kopi Robusta ini kopi yang duduk di tanah rendah, ya, dia memang kurang asid. Namun kurang asid pun dia harus disinergikan dengan herba. Jadi penggunaan 7 herba di situ, ya, itu membantu supaya kopi itu bukan saja menjadi yang tidak menyebabkan tubuh badan jadi asid, tetapi kopi itu juga mempunyai bahan aktif ingredient daripada pokok-pokok yang ada. Salah satunya ialah pokok Eurycoma longifolia. Eurycoma longifolia ini ialah pokok pasak bumi atau tungkat ali. Kajian yang lepas telah menunjukkan bahawa pokok
tongkat ali ni antivirus. Digunakan untuk HIV, anti pada bara, kanser, dan dia berjaya digunakan untuk meningkatkan sistem imun. Maka berdasarkan apa yang Pak Ji lihat, sudah kopi ni 10 tahun lebih kita keluarkan, dan produk ni juga kita keluarkan lebih awal lagi menggunakan pokok pasak bumi ini. Dia memang mempunyai kesan yang sangat tinggi di dalam penjagaan sistem imuniti tubuh badan manusia. Jadi itu adalah asas dia yang kita kena lihat. Baik, apakah ini baru kita nak sebut sebagai salah satu telah menggunakan, ya, kita gunakan pendekatan herba ini untuk virus-virus yang lain seperti demam denggi misalnya, denggi berdarah. Apakah herba yang kita gunakan untuk denggi berdarah? Kita bagikan juga minum kopi, dan juga kita bagi dengan Morin A atau SJ2, dan ianya sangat berkesan. Ia sangat berkesan bila kita berikan di mana platelet darah orang yang ada demam denggi itu misalnya, yang menurun, tercover dalam masa 3 hari saja kita beri. Waktu malam itu sakit, ngilu, sendi, sebagainya, itu obatnya. Jadi oleh sebab itulah maka pengalaman ini dikongsikan supaya kita semua dapat faham. Ya, dapat faham tentang bagaimana SOB, set outbreak ini banyak memberikan bantuan kepada mereka yang sakit COVID-19 ini. Lebih ribuan pesakit-pesakit yang telah menggunakan dan berjaya. Kalau sudah ribuan yang menggunakan berjaya dan menggunakan herba tak ada kimia, kenapa harus kita sanksikan lagi? Yang penting kita harus yakin yang menyembuhkan itu Allah. Tetapi Allah memberikan kepada kita ilmu. Allah menitipkan kepada kita ilmu bagaimana untuk melakukan perawatan ketika berlakunya hipoksia, ketika berlaku serangan virus, ketika berlakunya serangan pernafasan yang tak boleh bernafas. Dengan cepat saja herba ini berkesan. Lebih cepat daripada penemuan-penemuan moden yang ada pada hari ini, insya-Allah. Salah satu daripada menyebabkan tubuh badan kita menjadi asid ini, hipoksia ini, yang jarang sekali diperkatakan orang ialah masalah sembelit. Sembelit itu sebenarnya menjadi pembunuh. Kerana dengan sembelit itulah tubuh badan itu akan menjadi asam, asid, yang menyebabkan oksigen itu kurang dalam tubuh badan kita. Jadi, kenapa berlakunya sembelit? Ini antaranya yang Pak Ji nak sebutkan di sini, bahawa ketika berhadapan dengan COVID-19 ini, maka perlu lihat tubuh jangan jadi sembelit. Kalau ada sembelit, cepat-cepat kita ambil pelawas, spirina, tujuh angin. Sebab sembelit itu akan menyebabkan virus COVID-19 itu akan lebih kuat menyerang dalam tubuh badan kita. Ketika kita melakukan ataupun ketika kita melakukan aktiviti, ya, kita lihat apa yang akan berlaku bila orang sembelit. Peluhnya ataupun keringatnya akan berbau. Keringat tidak mempunyai bau. Ya, untuk pengetahuan kita, keringat tidak ada bau. Atau peluh kita tidak ada bau. Bau peluh itu adalah sebab bakteria atau kuman yang ada tersebut. Jadi apa yang Pak Haji nak sebutkan dekat sini, bahawa orang yang sembelit, bau tubuh badannya agak kuat. Ini kerana tubuh akan cuba untuk menyingkirkan racun melalui kulit. Jadi oleh sebab itulah maka secara penutupnya kuliah pada hari ini, Pak Haji nak sebut balik kepada pelajaran basic. Jangan ada sembelit, satu. Yang kedua, buang air besar, air kecil itu juga harus lawas. Dua. Yang ketiga, dapatkan tidur yang berkualiti. Tiga. Yang keempatnya ialah jangan biarkan tubuh badan kita, perasaan kita di dalam tekanan.
Cara nak menghilangkan tekanan ialah kita ambil minuman kopi radik. Kerana minuman kopi radik itu dia mengandungi bahan vitamin C yang tinggi yang mengelakkan kita daripada stres. Ini terbukti kalau kita minum saja kopi radik itu, tubuh badan kita hilang stres. Kita sendiri menghilangkan stres. Stres adalah faktor yang kedua tubuh menjadi asid. Selain daripada sembelit, selain daripada virus. Jadi oleh sebab itu maka kita harus menjaga emosi. Emosi, bagaimana emosi nak kita jaga? Kita kena tidur itu berkualiti. Kalau kita tidur tak berkualiti, dia akan jadi tubuh badan kita itu stres. Ya, jadi dalam ketika itulah sistem imun kita akan jatuh. Kemudian kurangi kimia, kurangi makanan-makanan yang beracun, makanan-makanan yang boleh menyebabkan keracunan dalam tubuh badan kita. Kadang-kadang ubat-ubatan itu juga harus kita lihat. Bila seseorang itu telah mengamalkan ubat-ubatan kimia berterusan, misalnya seorang penyakit kencing manis misalnya, dia mengamalkan ubat-ubat kimia, pergantungan kepada ubat kimia, maka ini menjadikan badan itu akan terus berasid, sangat berasid, dan akan terjadi hipoksia. Mudah-mudahan ya. Dan jangan lupa kita mengambil jus dalam harian kita. Boleh ambil jus daripada jus timun yang boleh kita gunakan, kerana timun adalah salah satu daripada bahan anti-asid, buah-buahan anti-asid. InsyaAllah nanti di sore nanti, di petang nanti, Pak Haji nak tunjukkan kelebihan timun sebagai salah satu sumber pemakanan, membantu di dalam perawatan khususnya bagi COVID-19 ini, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.